Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pengakuan mantap tapi pelik daripada PAS sendiri. Sebelum kita teruskan ulasan pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Baiklah, saudara-saudara, sejak saban hari kebelakangan ini, kita sering mendengar bahwa PAS menjadi pejuang yang amat kritikal. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah apabila sekali lagi PAS cuba melamar UMNO. Dalam arti kata lain, seperti mahu kembali semula kepada talak mereka. Kalau sebelum ini PAS sudah bercerai dengan UMNO, dan Nur Jazlan kemarin juga telah menyatakan bahwa jangan bermimpi dan jangan cuba lamar UMNO lagi. Apa yang dinyatakan oleh Nur Jazlan akhirnya seperti benar-benar berlaku. Dijangkakan PAS akan bercerai selama-lamanya dengan UMNO. Rupa-rupanya PAS mencari jalan untuk mau berkuasa semula dengan cara cuba untuk melamar semula UMNO. Dan terkini apabila PAS melalui timbalan presiden yang mengatakan bahwa UMNO akan bersama PAS dan bersatu bila Zahid tak jadi presiden. Rupa-rupanya PAS sedang memusuhi bukan UMNO tetapi presiden UMNO. Mereka lupa bahwa dalam UMNO itu institusi yang paling disanjung ialah institusi presiden. Dan saya pikir kalau presiden dah jatuh, kalau institusi presiden kepimpinan UMNO dah jatuh, buat apa lagi ada UMNO? Kerana itu memberi satu gambaran UMNO berada di telunjuk orang lain. Saya sebenarnya mengagumi kecekalan, kedegilan Zahid Hamidi dalam memperjuangkan UMNO. Pada pendapat saya, kalau bukan Zahid yang degil, yang kuat, yang tetap memperjuangkan UMNO dari sudut pandangan beliau, saya pikir mungkin UMNO sudah berada di telunjuk orang lain. Mungkin kalau UMNO berada di bawah kuasa bukan Zahid Hamidi, mungkinkah UMNO kini berada di bawah telunjuk orang lain? Orang lain suruh buat ini, mereka ikut. Orang suruh buat ini, mereka ikut. Tapi oleh kerana Zahid Hamidi degil, oleh kerana kehebatan dan kemantapan Zahid Hamidi sendiri untuk tetap bersama dengan UMNO, meskipun UMNO pernah beberapa kali jatuh dan sekarang sedang meningkat naik semula, dan menurut kenyataan ini, UMNO akan bersama dengan PAS dan bersatu bila Zahid tak jadi presiden lagi. Ini menunjukkan bahwa memang Zahid adalah orang yang paling perkasa di dalam UMNO, yang paling berkuasa dan memegang UMNO sekarang. Bayangkan kalau Zahid ditumbangkan dalam UMNO. Agak-agak kamu, pada pendapat kamu, kemana arah UMNO selepas itu? Adakah mereka akan ditentukan lagi oleh institusi kepresidenan ataupun mula mengikut telunjuk orang lain, terutamanya PAS dan bersatu? Apa pendapat Anda? Sila tulis dalam ruangan komen Anda. Kalaulah itu yang akan berlaku, kalaulah Zahid bukan presiden UMNO lagi dan menunjukkan ini, adakah benar UMNO akan berada di telunjuk orang lain? PAS yakin UMNO akan bersama mereka dan bersatu apabila Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi menjadi presiden parti Melayu terbesar itu. Menurut di harian Malaysia Kini, Ahli Majlis Syurah Ulama PAS Mahfuz Mohamed berkata, dengan syaratnya ketiga-tiga parti Melayu terbesar itu nanti akan dapat merealisasikan hasrat untuk terus menguasai kepimpinan negara. Saya yakin dan percaya apabila Zahid tak jadi presiden UMNO lagi, kata beliau, saya yakin dan percaya tiga-tiga parti besar Melayu yaitu UMNO, Bersatu dan PAS akan bersatu. Saudara-saudara sekalian, mengulas lanjut, Mahfuz berkata PAS, Bersatu dan UMNO juga wajib bersatu padu bagi mendapatkan kemenangan besar dalam politik.
Untuk supaya calon-calon dalam Perikatan Nasional ini akan mendapat kemenangan yang lebih selesa di peringkat pusat atau negeri, maka hendaklah kita bersatu padu, terutama dalam bidang politik ini. Maka 3 parti politik Melayu terbesar wajib bersatu padu. Kerana dengan ketiga-tiga parti besar Melayu Islam ini, yaitu UMNO Bersatu dan PAS, insya-Allah 3 parti ini akan mendapat kemenangan besar, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat netizen, mereka kata mustahil untuk UMNO dan Bersatu bersama bekerja sama. Kenapa? Kerana dalam parti Bersatu itu terdapat dan hampir kesemuanya ialah orang-orang daripada parti UMNO itu sendiri, dan presidennya sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin adalah dari UMNO, dipecat daripada UMNO, pindah daripada UMNO, dan akhirnya membentuk Bersatu. Bagaimana mungkin mereka bersama semula? Lebih baik mereka masuk semula ke dalam UMNO kalau macam itulah ceritanya. Betul tidak? Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang isu kali ini? Adakah Anda akan lihat Zahid Hamidi akan tumbang ataupun PAS tidak akan dapat bersama lagi? Soalan yang kedua ialah, perlukah UMNO bekerjasama dengan PAS selepas ditikam beberapa kali di belakang? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana hari ini adalah hari yang kita paling tunggu-tunggu. Akhirnya, yang di-Pertuan Agong bertitah, titah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, dan pastinya akan lebih memberikan kita semangat untuk membentuk sebuah negara madani, negara perpaduan yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Hari ini Agung bertitah, perpaduan adalah kunci kesejahteraan rakyat dan negara. Itu titah yang di-Pertuan Agong kepada kita semua. Perpaduan berbilang kaum ialah kunci utama kepada keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan negara. Titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Menerusi hantaran melalui Facebook Istana Negara hari ini, Sri Paduka bertitah ia bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Malah, keutuhan perpaduan ini adalah juga kunci utama kepada kestabilan dan kemakmuran negara, serta benih dan sumber kekuatan bagi kita menghadapi apa jua cabaran semasa dan mendatang, titah Sri Paduka Baginda. Sri Paduka juga turut menyeru rakyat untuk mengimbau kembali lebih 6 dekad yang lepas apabila semangat kenegaraan dan cintakan tanah air telah menyatupadukan rakyat dengan tekad dan iltizam sehingga kemerdekaan yang diidamkan menjadi realiti. Al-Sultan Abdullah juga menyeru rakyat untuk menghargai dan menghayati jasa para pemimpin, pejuang dan patriot kebangsaan kemerdekaan negara dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, selain jasa anggota pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Justru titah Baginda menjadi tanggungjawab bersama para pemimpin dan rakyat dalam bukan sahaja memelihara dan mengukuhkan lagi keharmonian serta perpaduan yang dikecapi selama ini, malah menyemarakannya lagi sesama kita, titah Sri Paduka. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama mendoakan agar Malaysia terus dilimpahi kemakmuran, kesejahteraan dan perpaduan yang berkekalan serta dilindungi daripada sebarang bentuk musibah dan bencana. Sri Paduka berdoa turut menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia di negara ini maupun yang berada di luar negara. Sri Paduka berdoa merafak kesyukuran kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnianya, Baginda berdoa dan seluruh rakyat Malaysia dapat bersama-sama meraihkan ulang tahun hari ini, hari bersejarah ini pada usia
kemerdekaan menginjak ke 66 tahun dalam suasana harmoni serta aman dan damai. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya titah kebuah duli yang maha mulia di Pertuan Agung ini, marilah kita semua bersama-sama tanpa mengira agama, bangsa, keturunan dan lokasi negeri, sama-sama membentuk sebuah negara yang bersatu padu. Janganlah kita melayan mana-mana anasir jahat, propaganda jahat yang cuba mahu mempropagandakan perpaduan negara yang telah dicipta sejak 66 tahun yang lepas ini. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur, barulah kita menyesal di kemudian hari kerana tindakan beberapa orang, kerana tindakan beberapa parti, kerana tindakan beberapa ideologi yang mahukan kononnya kebebasan akhirnya rosak satu Malaysia. Yang kita harapkan ialah Malaysia menjadi sebuah negara yang kita impi-impikan, yang kita idam-idamkan, yang selamat didiami oleh semua orang, oleh semua rakyat, tanpa mengira agama, bangsa maupun keturunan. Yang kita mahukan ialah semangat seperti yang telah diperjuangkan oleh bapa-bapa kemerdekaan kita dahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita, seperti amanat Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ini. Kita mengikut teladan para patriot yang sanggup berkorban, yang sanggup memperjuangkan kemerdekaan Malaysia bersatu padu, bersama-sama dalam satu perpaduan meskipun berbeza agama, bangsa dan lokasi negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.